Okey, kita akan masuk jenis soalan yang ketiga, soalan subjektif tulisan sahaja. Macam mana kita nak setting untuk soalan yang jenis berbentuk macam tu lah. Okey, cikgu tulis soalan. Okey, lepas cikgu tulis soalan, cikgu kena pilih jenis soalan itu adalah paragraf. Okey, jenis soalan paragraf. Bila cikgu klik tu dia akan ada banyak-banyak jenis, cikgu pilih untuk paragraf. Okey? Dan macam biasa, required untuk subjektif ya cikgu. Untuk subjektif walaupun cikgu nampak dekat sini dia ada answer key. Saya minta maaf, senang cerita cikgu abaikanlah. Untuk objektif sahaja kita boleh bagi jawapan terus, tapi untuk subjektif kita tak perlu nak buat setting untuk key, answer key ni. Kita ignorekan sebab dia ada banyak benda yang nak kena cerita. Okey? Untuk subjektif ni, jenis-jenis soalan yang subjektif ni memang cikgu kena semak secara manual. Okey? Untuk objektif sahaja kita boleh terus set jawapan, tapi untuk subjektif memang cikgu kita abaikanlah, senang cerita kita abaikan, kita fokus kepada 3 benda ini saja. Soalan, jenis soalan adalah paragraf dan required. Okey, ini adalah cara macam mana kita nak buat soalan yang melibatkan struktur atau esei. Kita akan guna jenis soalan dia adalah paragraf. Ini. Okey, dan kita masuk jenis soalan yang seterusnya. Soalan subjektif yang kita minta budak upload jawapan. Maknanya kita paparkan soalan tetapi kita nak budak tu buat jawapan dalam test pad contohnya, dan kita nak minta budak takat gambar, send semula jawapan tersebut. Ini cara dia, kaedah dia. Okey, macam biasa kita add question, tulis cikgu punya soalan. Okey, ini kita nak masukkan gambar. Kalau perlukan gambar rasangan untuk soalan tersebut, pilih, guna kaedah yang sama, cari gambar dalam folder cikgu dan cikgu tekan open, dia akan appear lah dekat sini. Okey, lepas dia appear, cikgu itu adalah jenis kalau cikgu nak jawapan terus ditulis di situ. Okey, jawapan terus tulis di situ required macam biasa. Soalan ada gambar, pilih jenis dia adalah paragraf, dia akan maknanya budak kena terus jawab di sini. Ini adalah cara kaedah yang keempat. Minta maaf. Bentuk soalan yang keempat yang boleh cikgu buat. Okey? Ada gambar, ada soalan, ada gambar, terus jawab kat sini dalam bentuk esei. Required seperti biasa. Ini cara yang bentuk soalan yang kelima. Ada soalan. Seperti biasalah, setiap kali cikgu nak tambah soalan, cikgu kena add question dekat sini. Okey, tulis soalan cikgu, masukkan gambar, pilih gambar. Ini adalah jenis yang macam saya cakap tadi. Kalau cikgu nak cikgu paparkan soalan sahaja dan cikgu nak budak upload jawapan bila dia buat jawapan tu dekat dalam kertas. Okey, dan dia kena tangkap gambar. Ini adalah setting macam mana budak nak upload gambar tersebut. Jawapan tersebut, cikgu pilih setting dia, file upload, dan dia akan timbul paparan ini. Paparan ini, cikgu tekan continue ni, dan dia akan timbul paparan ini. Ni ayat panjang-panjang ni, paparan ini. Ini adalah setting dia. Okay, wait. Setting dia dekat sini. Ini maximum number of file ni, pemahaman kita adalah berapa banyak dokumen yang kita nak budak itu upload. Kita nak minta dia upload satu saja atau berapa. Itu cikgu boleh tengok dalam bahagian setting ini. Maximum size file size tu kita boleh pilih. Cikgu buka, tekan, dia akan ada jenis-jenis dia punya setting. Cikgu boleh pilih sendiri. Dekat sinilah yang cikgu kena betulkan. Cikgu tekan dekat situ. Dekat sini. Dia akan betulkan dekat sini.
Maximum size of all file. Untuk semua cikgu, macam contoh ini adalah Google Form untuk kelas 5 setia. 5 setia ada 25 orang. Dalam 25 orang tu setiap budak ada 10 dokumen contohnya. So kita nak kena sediakan tempat supaya 10 kali dengan 20 orang tu muat dekat dalam tempat yang kita sediakan. So kita terus setkan dia kepada 10 TB, 1 TB. Senang cerita, cikgu terus pilih 1 TB sajalah. Pemahaman dia tu, kalau cikgu nak lebih faham, cikgu boleh tanya saya, tata cikgu Syarizan. Tapi cara yang mudah, cikgu terus pilih saja 1 TB. Senang cerita. Okey? Cikgu tekan save dan ini adalah paparan dia. Ini soalan. Okey, sebab kita pakai ada bahan rangsangan, gambar. Ini adalah bila kita nak budak jawab jawapan dekat kertas, kita minta dia upload. Jawapan tu dia akan tekan dekat sini lah. Ini adalah bentuk soalan. Setiap soalan ada ruangan untuk dia upload jawapan tersebut. Boleh cikgu untuk soalan yang kelima ni? Izzah nak tanya. Okey. Macam mana nak keluarkan yang add file tu? Okey. Macam mana nak keluarkan add file dekat sini, bahagian sini kak? Dekat setting ni, dekat sini. Bila cikgu buat soalan tu, cikgu kena tekan, cikgu pilih bahagian ni. File upload. Okey. Okey, faham dah? Alright, okey thank you. Nak tanya, Izzah, Ya. boleh ulang sekali lagi tak yang upload test pack pelajar tu? Okey. Dan ni basic, saya ulang balik. Ini untuk soalan yang kelima ini adalah bentuk soalan dia adalah soalan subjektif yang ada bahan rangsangan berbentuk gambar ke apa-apa sahaja yang kita akan sediakan ruangan jawapan dia dalam berbentuk upload file. Okey, boleh cikgu faham? Ya. Okey, macam mana kita nak buat bentuk yang setiap soalan tu dia ada upload file tu, ini adalah langkah-langkah dia. Kita tulis soalan dia. Ini kita masukkan gambar soalan. Okey, dan ini dekat bahagian multiple choice ni, bahagian multiple choice ni lah kita tekan dekat situ. Okey, dia akan kena pilih ini. Kita kena pilih ini. File upload. Dekat sinilah kita kena pilih. Kita kena tukar dekat bahagian tu untuk file upload, untuk masuk setting tu. Dan dia akan naik benda ni, kotak ni. Paparan ini dia akan naik dan cikgu tekan continue dekat situ. Dan cikgu kena setting dekat sini. Macam saya explain tadi. Dari perkataan ni pun cikgu dah boleh faham dah. Kalau cikgu tak faham boleh tanya. Okey. Dan dekat sini cikgu kena tukar. Kena tukar, ikut je step macam ni. Dia kalau cikgu nak lagi faham, cikgu boleh tanya kemudian. Tapi cara mudah saya, cikgu just tukar, tekan change dekat sini. Tekan change dekat situ. Cikgu terus ambil dekat bahagian sini. Setting dia, cikgu kena scroll down lah. Cikgu kena scroll down. Dan cikgu pilih 1 TB. Cikgu terus pilih 1 TB je lah, senang cerita. Yang ni saya tunjuk cara yang mudah. Cikgu tak payah saya tak nak explain yang complicated. Terus ambil je 1 TB, cikgu tekan save. Dan ini adalah paparan dia. Berdasarkan langkah-langkah yang kita buat, ini adalah paparan dia untuk soalan subjektif yang mempunyai bahan rangsangan yang kita menyediakan ruangan jawapan dalam berbentuk add file. Maknanya tempat ini adalah untuk budak. Ruangan ini adalah untuk budak upload jawapan yang dia takat gambar tadilah. Dekat sinilah dia akan upload. Boleh cikgu? Okey, Fiza, saya berdelik sebab ada soalan daripada Cikgu Najah. Okey, berkaitan dengan macam mana soalan tu budak nak tahu dia kena buat dekat kertas test pad. Okey. Ada sedikit kekurangan di slide ini, tak menyatakan arahan. Sebenarnya untuk kalau soalan itu memerlukan
murid kena tulis atas kertas test pad, cikgu tulislah selengkap-lengkapnya arahan. Okay, contoh di atas itu saya ambil nombor 5, gambar berikut berkaitan dengan promosi penapis air jenama Kowe. Dekat situ lah cikgu berilah arahan selengkap-lengkapnya. Okey, pelajar untuk soalan ini murid diminta jawab di atas kertas test pad atau kertas kajang masing-masing dan upload di tangkap gambar. Sampai tangkap gambar cikgu kena inform tangkap gambar, pastikan gambar itu jelas, terang dan jelas, dan selepas itu murid perlu add file di ruang yang disediakan. Okey, so soalan macam ini penting cikgu memberi arahan ataupun maklumat secukup-cukupnya. Okey, maksudnya ini ialah arahan ataupun maklumat tambahan. Okey, yang bukan berkaitan dengan soalan tetapi berkaitan dengan keperluan murid untuk tulis atas kertas kajang dan dia upload. So yang ni bukan di atas cikgu ICT ini di atas guru pengubal. Cikgu kena beri maklumat yang selengkap-lengkapnya. Kalau maklumat cikgu tergantung, dia akan memberi kesan pada hari kejadian, murid akan ramai PM. Murid akan ramai PM cikgu nanti. Okey cikgu Okey, teruskan. Cikgu Syarizan. Ya saya. Yang arahan itu tulis kat mana? Bawah soalan itu ke? Okey, soalan ini bukan di-type cikgu Cio. Ini soalan ni gambar. Dia satu kali gambar. Yang boleh di-type dekat nombor 5 ni. 5. Gambar berikut berkaitan. Ini ruang yang boleh di-type. Oh, okay, thank you. Okey. So itu saya kata penting bila gubal tu dah siap, pengubal, dah siap, tolong bersama-samalah semak dengan rakan-rakan yang sama form. Okey? Sebab kita kalau boleh paling cantik memang tak ada sebarang soalan lah daripada murid pada hari itu. Okey? Macam kita buat soalan di kelas lah bersemuka. Kadang-kadang bila ada arahan tak jelas, murid akan angkat tangan. Dan cikgu yang jaga pula bukan subjek itu dan cikgu itu pula akan mencari. Kan itu situasi yang berlaku kalau kita bersemuka. So sama juga online pun akan berlaku masalah macam tu kalau jika cikgu tidak memberi maklumat yang selengkap-lengkapnya. So maklumat selengkap-lengkapnya itu bergantung kepada pengubal lah. Okay, so pengubal inilah yang bertanggungjawab memastikan pada hari aku. Okay. Okey, cari contohlah nak mencelah sikit. Contohlah kan macam kalau kita nak minta dia upload dari test pad tadi kan. Contohlah kita buat macam ni. Tulis jawapan anda pada test pad, kemudian snap gambar jawapan berikut dan upload jawapan tersebut. Boleh lah kot, faham budak cikgu. Okey macam ni cikgu pun mungkin antara ada cikgu yang first time tengok bahagian file upload dan mungkin juga budak ramai yang tidak tahu macam mana mereka nak upload mereka punya jawapan kan. Betul. Untuk kita nak mengelakkan masalah pada hari kejadian, pada hari jadi tu, hari jadi exam tu, masa yang ada sebelum exam ni, setiap kali cikgu buat Google Meet dengan budak, cikgu buat ajar dulu cikgu buat tutorial dulu. So kita betul. Cikgu dah selamatkan cikgu punya nyawa. Tiba kata. Ya betul. Setuju. Senang cerita, dalam soalan pun cikgu tetap kena bagi arahan. Tapi sebelum budak nak hadap benda tu, kita introduce awal-awal. Okey budak, okey murid-murid, kita akan ada bentuk soalan macam ni, macam mana you nak jawab, macam mana you nak add, bla 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 semua tu. Oh, maksudnya sebab bila hari exam tu, katalah bila hari pentaksiran tu, katakanlah bila kita minta dekat soalan tu, tulis jawapan anda pada test pad bla bla, kemudian upload tu, maknanya anda tahu macam mana nak buat kan? Ya. Okey. Contohnya bila kita, macam biasalah, bila kita buat meet kan budak ramai tak masuk kan. So, langkah dia adalah cikgu punya manual sendiri. Macam mana kami buat manual ni, cikgu pun buat manual sendiri. Cikgu upload manual tu dekat dalam grup cikgu suruh budak study balik. Lepas tu bila dalam meet pun cikgu tunjuk lagi. So kita itu adalah langkah sebelum untuk kita ajar budak bila dia nak menghadap benda yang baru ni. Okey, boleh.
Okey, macam mana kita macam mana kami tunjuk ajar cikgu benda yang baru ni, kita pun buat macam tu untuk budak-budak kita. Okey, boleh. Persediaan berkaitan test pack ni dia sangat penting terutama pada subjek bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadi kena buat persediaan awal tu bermaksud semasa tempoh sebulan ni ada meet, mungkin cikgu bahasa dah kena explain lah bahawa you punya jawapan ni mungkin tak macam orang lain. Subjek lain mungkin ABCD, tetapi bahasa ni mungkin test pad. So pada waktu 2-3 minggu ni bahasa dah kena sentiasa inform bahawa untuk jawab bahasa Inggeris, bahasa Melayu semua kena jawab atas test pad. Okey cikgu bahasa Okey, teruskan. Boleh cikgu? Cikgu Hafizah, Ya, saya. kalau saya nak buat soalan struktur, maksudnya jawapan pendek sahaja. Ya. So boleh minta pelajar teruskan type dalam Google Form ini tak perlu test pack. Boleh cikgu. Sama juga dia akan guna kaedah yang cikgu pilih paragraf tu. Balik slide tu, Hafizah, slide nombor berapa tu ada kan? Yang Tahu no? Ni paragraf ni. okey, Tapi ni slide. kan kalau budak menaik, maksudnya dia kena taik tu sama macam skema yang kita bagilah kan. Memang tak boleh huruf besar, lepas tu huruf besar Tak dekat perlu depan. set jawapan. Tak perlu set jawapan. Tak perlu set jawapan. Ya. Oh. Ada isu. Jadi maksudnya answer key tu kong lah. Ya, kosong. Inilah yang saya cakap tu. Untuk bahagian yang melibatkan subjektif, okey, yang melibatkan subjektif, bahagian key answer ni cikgu ignore saja. Cikgu tak payah buat setting apa-apa. Oh, maksudnya dekat setting, jangan setting short answer lah, kena setting paragraph. Walaupun soalan tu struktur, biasanya kalau macam sejarah, dia ada 3 markah, 4 markah. Okey. So, ambil paragraph je. Okey, macam ni. Sebenarnya, kenapa kami ajar cikgu buat paragraf, kenapa kami tak ajar cikgu pakai short answer? Supaya kami cerita satu jalan sahaja. Tapi kepada cikgu yang faham function dia tu, cikgu boleh guna, sebab itu cikgu dah memang faham. Kami ajar satu jalan saja. Senang cerita cikgu ambil paragraf sebab ruangan dia tetap sama juga. Dia tetap menyediakan ruangan jawapan yang cikgu budak kena taik dekat situ. Hafizah, Maksudnya budak yang sediakan jawapan. Kita tak payah sediakan jawapan, cuma kita kena semak macam Fiza cakap tadi, bila bahagian manual. essay, kita kena ambil letter kan. Bukan terus keluar jawapan itu objektif kan. Ya. Maksudnya bila letter kita akan buka satu-satu dan lain kan, betul tak? Kita akan macam saya cakap lah, bila melibatkan subjektif ni cikgu kena semak manual. Dari situlah kita isi markah dia tu kan. Ya. Okey, saya menyelit juga berkaitan dengan soalan struktur. Tapi saya yakinlah tak ada struktur yang pendek zaman-zaman sekarang ni. Tapi kalau adalah jawapan struktur yang pendek, seperti contohlah jawapan dia, okey, Cikgu Ismarizah kata soalan sejarah, jawapan dia memang ada katalah ada 4 pilihan jawapan. Okey, so markah 2. Jadi Cikgu Ismarizah boleh set tu kan. Mungkin jawapan tu pendek Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan. So, Cikgu Ismarizah sebenarnya yang ni pun boleh kalau nak set markah. Okey, tapi saya yakin di peringkat zaman sekarang tak ada jawapan sependek yang tu. Betul tak? Ada ke jawapan sependek macam tu? Senarai kan 4 negeri? Tak ada dah. Tak ada. Dia memang kalau soalan struktur memang pun ada ayat. Dia akan tanya dalam cuma saya tak pasti Cikgu Sains. Ayat juga. Cikgu Sains mungkin ada jawapan satu-satu, tapi saya yakin Cikgu Sains ramai yang tahu bina form. Sebenarnya kalau siapa yang tahu bina form, untuk struktur masih lagi boleh boleh buat answer key. Tapi macam Hafizah cakap tadi kita andaikan sekarang dah tak ada dah zaman sekarang yang jawapan semudah satu perkataan. Semuanya ada ayat. So bila ada ayat, bila cikgu nak buat ini kelemahan bila set answer key cikgu kena buat ayat tu betul-betul. Budak kita dia buat ayat di sendiri, so akan kira sebagai salah lah. Jadi caranya ialah kita tidak on answer key. Cikgu kena semak secara sebab contoh lah kan, macam contoh 3 negara Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia, dia Britain, Perancis, Rusia. Tapi bila kita guna short answer, nak kena tulis lepas tu koma, tulis koma. Jadi budak dia tak akan buat macam tu, dia akan tulis huruf kecil lah Ustaz. Jadi rasanya memang betul lah kalau guna paragraf tu,
budak Ya, upload ya. jawapan, kita semak dari situ. Rasanya itu lebih senang. Bukan sudah upload, budak tulis di yang dekat Ruang. dekat long ruang paragraf long answer text. ya, ya. Okay. Betul. Betul, Sebab betul, betul. kadang budak ni tulis contohlah dia tulis Selangor pun dia buat S kecil. Kan. Dia tak tahu lah itu kata nama Dia khas. yang tulis Okey, teruskan. huruf besar. Okey, teruskan. Ada soalan cikgu tadi? Siapa tadi tegur tadi? Saya Okey. nak tanya, ni soalan struktur ni. Okey. Okey, bila dia, katalah budak dah jawab kan, Aha. kita nak semak, Aha. so dia keluar dalam Excel ke apa yang dia punya paparan? Ya, dia akan jadi macam Excel. Cikgu tengok bahagian responses, Aha, ada warna hijau dekat atas tu. okey. Cikgu kena klik benda tu, cikgu ikut arahan dia, so dia akan papar dalam bentuk sheet Excel. Oh, dia memang Excel sajalah, bukan dalam file lain ya, Excel saja. Dalam Excel. Alright, okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, tang mana tadi? Side. Dekat sini kan? Okay. Yang ni. Okay, ini jenis soalan yang seterusnya, yang ni sesuai untuk cikgu matematik. Yang ni saya fokuskan kepada cikgu matematik lah. Cikgu lain nak guna pun boleh. Kefahaman dia adalah sebab Puan Chia ada cerita dekat saya, dia kata untuk matematik dia nak paparkan soalan sahaja. Soalan tu dalam bentuk gambar sahaja. Okey? Dan di hujung soalan yang dia buat tu, dia akan buat untuk bahagian untuk upload. Maknanya macam tadi kita bincang, untuk soalan, setiap soalan tu dia akan ada terus tempat upload soalan untuk setiap soalan. Ini section ini adalah dia akan ada kita kena add question lagi, tempat khas dia yang lain. Inilah tempat khas yang lain, soalan saja. Kita ulang step yang sama bila kita pilih bahagian file upload. Ikut step yang sama, kita ulang step yang sama semua, isi-isi semua tu. Dia akan timbul dekat belah bawah ni lah. Dia akan jadi yang soalan tu lah. Cikgu Syarizan, explain tak bahagian ni? Apa dia? Bahagian ni saya Okey, okey, Cikgu Chia, okey saya tahu ini bukan matematik, okey. Alamak, okey, pergi balik ke soalan nombor 6. Okey, Cikgu Chia, ini contoh yang saya andaikan mungkin lebih kurang sama dengan Cikgu Chia punya ni kehendak, iaitu Cikgu Chia hanya nak paparkan gambar. Okey. Okey, kita cek juga Ini khas pada cikgu matematik. Kita faham cikgu matematik ada kesukaran dari segi nak menulis soalan di form kerana mereka banyak simbol. Okey, mereka banyak simbol. Jadi cikgu matematik dia boleh daripada bahan mentah dia, daripada soalan yang dia simpan, soft copy soalan tu dia boleh convert sebagai picture. Okey. Dan saya ambil contoh soalan ni. Okey, Cikgu Chia, betul ke maksudnya sama Macam saya ekonomi ni saya terus jalan A, B, C. Saya ada satu set tu memang ada A, B, C yang mana saya nak budak terus jawab A, B, C tu atas kertas tespek. Betul tak? Sama. Ya. Ceritanya betul kan? Lebih kurang sama. Thank you. Lebih kurang sama So sebab saya guna ini ialah ekonomi. So saya difahamkan matematik pun merancang ataupun especially matematik tambahan sebab ada kesukaran matematik tambahan untuk membuat simbol. Dia kalau type simbol di soalan. Okey, jadi gambar matematik tambahan itu, soalan matematik tambahan tu mungkin dia tak boleh sekali Cikgu Chia. Biasanya dia boleh pergi satu page tu satu saja Cikgu Kang, Cikgu JC dan mana-mana cikgu matematik lah. Okey. Jadi kalau cikgu matematik dia ada melibatkan 6 soalan dan 6 soalan tu every page dia ada 3-3. Bermaksud memang cikgu kena buat 2 ni lah. Cikgu perlu buat 2 add question, bukan 1. Cikgu Chia boleh faham ke? Kita andaikan ini ialah page pertama Cikgu Chia. Ada soalan 1, A itu sebagai 1, 2 dan 3. Clear Cikgu Chia? Boleh faham? Okey, jadi macam biasa, yang ni short step ni saya dah potong, saya dah pendekkan. Saya andaikan cikgu dah tahu kot cara nak upload image. So cikgu upload image, cikgu dah set dia punya
size storage untuk file untuk pelajar boleh masukkan ni dia punya test pad tu. Okey, jadi semua tu selesai, cikgu save. Okey, jadi yang ni cikgu sama juga tak perlu buat answer key. Dan cikgu bisa tunjukkan yang tadi tu paparan akhir. Okey, ini paparan akhir bukan guru ini ialah paparan actually guru jugalah dalam bentuk preview, yang mana ini yang murid akan nampak. Murid-murid ekonomi saya akan nampak, murid-murid Cikgu Chiah akan nampak. Dan sebenarnya ini juga yang bahasa boleh buat. Okey? Yang bahasa boleh buat. Okey? Yang bahasa boleh buat. Okey? A itu mungkin karangan dia, B itu mungkin dia punya rumusan, atau bahasa ini ialah soalan, dia punya soalan pemahaman. Okey? Okey. So yang ini kita boleh pakai untuk matematik, kita boleh pakai untuk bahagian esei untuk subjek-subjek kemanusiaan, dan terutamanya pemahaman untuk bahasa. Okey, so tak perlu lagi bahasa nak satu-satu. Okey, tak perlu satu question, satu box question satu-satu. Okey, just satu box question, bahasa dah boleh soal murid pemahaman. Okey, betul tak Cikgu BM? Tolong respon. Cikgu BM boleh respon ke? Boleh kata tak yang kotak itu sebagai artikel, bawah itu mungkin murid kena jawab soalan pemahaman. Cikgu BM boleh respon? Betul. Okey, so bermaksud bahasa pun boleh pakai kaedah ini. Okey. Ada pemahaman A, B, C, D, E. So, upload BC ini pun boleh. Saya ingat BC pun boleh. Okey. BC pun boleh. Ramai dah kata boleh. Tapi itulah kaedah ini belajar murid kena tulis atas testpad. Dia kena tulis atas testpad, cikgu dia kena upload lah. Dia kena, dan jangan lupa saya rasa contoh yang kita bagi ni pun tak cukup maklumat Macam saya ulang balik macam saya sebut tadi, cikgu perlu memberi maklumat selengkap-lengkapnya di atas form ini. Okey, kalau murid kena buat testpad atas testpad, tulis atas testpad, cikgu kena beri maklumat yang selengkap-lengkapnya. Di form, saya tahu mungkin cikgu dah bersedia dalam kelas meet minggu ini, minggu depan cikgu berulang-ulang kali akan inform pelajar, tetapi di atas form ini juga cikgu perlu sekali lagi memberi maklumat yang selengkap-lengkapnya bahawa murid kena tulis atas kertas kajang ataupun testpad masing-masing. Okey. Cikgu Chiah, so macam inilah kejayaan untuk matematik, untuk pemahaman bahasa Melayu, juga untuk aliran kemanusiaan yang bahagian esei. Okey, bahagian esei. Okey, Syahrizan. Okey. Syahrizan. Katalah soalan untuk soalan BI kan, kalau kami bagi esei, budak tulis esei, budak boleh juga menaik menggunakan Word kan untuk submit. Okey, saya ada bincang dengan pengetua, kalau pengetua masih ingat kita sebab norma biasa untuk SPM ialah menulis. Okey, Cik Unisha faham norma SPM ialah menulis, dan lembaga pun tak pernah memperkenalkan kepada kita untuk pelajar menaik. So kalau Cikgu Unisha perasan timing budak menaik dengan menulis tu berbeza. Kan betul tak? Betul tak? Jadi saya memang ada sebut pada pengetua, betul. Memang tulis testpad ni dia dengan upload pula semua kan nampak macam tak kemas, tapi kita kena berpegang pada realiti bahawa lembaga tidak pernah memperkenalkan norma baru dalam menjawab peperiksaan. Yang dia memperkenalkan norma baru ni hanya pada penyimak. Okey, hanya pada penyimak saja dia dah memperkenalkan norma baru. Tapi pada pelajar dia masih lagi menulis. So saya kata pada pengetua, dalam masa sama form 5 kita tak pernah exam. Okey, form 5 kita tak pernah exam. Why not pada ujian kali pertama ini kita berilah peluang mereka untuk menulis seperti mana kehendak SPM. Tetapi saya kata macam inilah actually sebenarnya kalau cikgu perasan dekat dasar pun tak ada sebut tentang menaik. Tapi at the end berbalik semula pada Cikgu Nisha lah. Kalau Cikgu Nisha rasa masih mahu untuk buat menaik, tak ada masalah kerana dasar tadi pun tak sebut larangan untuk menaik. Cuma saya ada beritahu pada pengetua, lembaga sendiri tak pernah memperkenalkan norma baru pelajar menjawab SPM dengan menaik. Okey, Cikgu Nisha? Okey, begini masalahnya. Okey. Bila
pelajar menulis esei, sebab ini saya selalu buat dengan pelajar di kelas lah. Ada Okey. yang menghantar secara PDF, ada yang menghantar secara menulis atas kertas dan mereka mengambil gambar. Okey. So bila yang menghantar dengan cara mengambil gambar tu, Okey. dengan tulisannya yang tidak boleh baca dan juga gelap bila kita tengok kan, kita nak macam esei ni kita kena print out. Kalau kita nak semak, kita tak boleh semak atas skrin. Dia memang masalah nak semak atas skrin. So bila saya print out, memang tulisan itu tidak boleh dibaca langsung. Itu masalah dia. Okey. Kekangan Saya dari faham. situ. Okey, itu saya kata. Dia sebenarnya berkaitan dengan apa bentuk sekalipun, kita kembalikan semula kepada panitia dan lepas itu panitia mendapatkan rujukan tertinggilah pada GK masing-masing. Sebenarnya kalau cikgu-cikgu masih ingat, tak ada sebarang larangan atau peraturan berkaitan apa bentuk pun di dasar tadi, masa pengucap tama dasar. Yang kita tebut pun ada kita bagi panduan, objektif, gabungan apa semua. Lepas itu ada bawah tu kalau saya tak silap daripada slide Cikgu Zahasra, sebarang apa-apa tu rujuk kepada GK. Bermaksud berbincang daripada GK, mungkin panitia atau KP masing-masing boleh ceritakan rasional kepada GK dan GK benarkan dan boleh release lah form tu. Sebab memang tak ada sebarang ni tidak ada sebarang pemantauan form ataupun semakan form, tak ada. Semuanya bergantung kepada Minta tolong Puan GK respon. Okey, GK bahasa. GK respon. bahasa. Okey, boleh. Okey. Sebab Murin nak buat type ni, cikgu panitia BI hanya untuk type, bukan test pad. Tak, kalau guna type tu, bukan budak semua cekap naik. Masa kena lama tak? Lebih daripada 1,5 jam atau 1 jam, betul tak? Ya. Lepas tu bukan semua budak ada laptop ke? Kalau menaik dekat handphone, sebab saya tengok macam anak saya menaik kan, memang kelas dia jadi panjang. Lebih macam tu. Jadi macam rasanya tak pastilah kalau menaik. Cikgu Nisha, saya faham tadi Cikgu Nisha kata sebelum ni dalam peringkat PDPR Cikgu Nisha beri homework murid taik, mungkin ada beza mungkin yang tu mungkin tak ada timing ataupun timing tu panjang. Hari ni buat, make sure you hantar sebelum 8 pagi besok. Macam untuk ujian ni kita ada had 1 jam 30 minit di mana saya rasa slide hari ni ni Hafizah tak ada kot lupa nak bagi tahu kita nak off accepting response. Okey, sebab kita sepatutnya bila dah habis peperiksaan, semua guru mata yang memegang form kelas masing-masing, Google Form kelas masing-masing, subjek masing-masing, dia perlu off accepting response. Okey, 15 minit selepas berakhirnya jadual rasmi peperiksaan. Itu yang saya nampaklah ada beza menaik pada waktu hari biasa buat homework dengan menaik pada hari peperiksaan. Tetapi saya tekan balik, at the end terpulang kepada keputusan ahli panitia masing-masing, sebab ahli panitia BI keselesaan panitia BI itu mungkin tak sama dengan panitia lain, ataupun keputusan GK, kebenaran GK itu mungkin tak sama dengan kebenaran GK yang lain. Okey, Yunisha? Okey, tak apa. Okay. Alright, thank you. So dia tak ada ni dia punya poin paling besar ialah tidak ada sebarang larangan. Yang kita bincang tadi tu hanya ada dia punya pro and con saja. Okey, tapi tak ada sebarang sekatan ataupun tak ada sebarang larangan untuk BI keluarkan arahan, pelajar hanya perlu menaik sahaja. Tidak ada sebarang taspek itu, kita tak ada larangan. Inilah bukan arahan, pilihan. Pilihan. Okey. Pilihan, bukan arahan, pilihan. Okey. Okey. Ya, Cikgu Nisha. Okey. Dah. Okey, ada soalan lain? Cikgu tak faham? Ya, Afifah, saya nak tanya dengan Encik Rizan. Okay. Untuk prinsip account, dia punya soalan saja adalah 2 muka surat dan bukannya format tulisan saja, dia dalam angka, format. So macam mana saya boleh masuk dalam Google Form? 2 muka surat, soalannya adalah 2 muka surat. Okey, saya respon Hafizah dulu. Okey, Syubah, yang pertama macam saya sebut tadi 2 muka surat itu bermaksud you kena jadikan dia 2 gambar. 2 gambar bermaksud, okey, Hafizah tolong undur balik yang ni. Undur balik. Okey, depan-depan.
Depan lagi. Yang nombor 6 punya. Ini nombor 5. Soalan nombor 6. Okey. Cikgu Syubah. Katalah ini soalan pertama ataupun page pertama you Okey, dia akan ada A, B, C, betul tak? Lebih kurang lah, betul. Betul ke? Sama ke situasi di paparan sekarang? Tak, yang sama tapi soalan sahaja dia 2 muka surat. Dan ni kalau dia bersambung-sambung. Okey, cikgu. Okey, sambung. Kalau ada Kalau idea. saya nak buat dalam ini, dia akan jadi section kedua ataupun bahagian kedua. Sebab tu saya tanya, kalau saya nak letak sekaligus, tak boleh kan? Tak muat. Boleh. Right. Boleh. Sat. Okey mungkin yang apa cikgu nak cuba sampaikan mungkin apa yang saya faham. Okey? Yang itu kalau untuk soalan macam contohnya ada satu soalan tu dia ada 2 muka surat. Betul tak cikgu? Ya. Satu soalan tapi dia ada 2 muka surat, betul? Okey. Macam biasa kita start pada basic yang pertama, kita add soalan ni, tambah dekat sini. Dia akan naik paparan dia. Cikgu pilih ni yang tepi ni. Okey, cikgu tekan tu, cikgu terus upload soalan. Dan kita ada soalan yang kedua, betul tak? Soalan yang kedua, cikgu add juga. Cikgu guna function ini juga. Then cikgu nak sediakan ruangan jawapan dia, betul tak? Betul. Cikgu nak suruh budak jawab dalam kertas, betul tak? Betul. Okey, bila kita nak guna ruangan jawapan yang lain, cikgu kena add lagi dekat sini. Dan cikgu kena guna step yang upload, file upload. Okey, tak, saya yang itu saya faham Hafizah, tapi soalan saya, kalau apa yang Hafizah kata, that means dia akan gambar pertama dengan gambar kedua dia jadi berasingan, betul tak? Ya, dia akan jadi berasingan, tapi budak akan faham. Dia dekat, dia berasingan tapi masih lagi dekat. Dia masih lagi dekat. Okay. Masih dekat. Kalau cikgu tak faham, nanti kita boleh buat tutorial dengan kita je lah. Saya dengan cikgu lah kalau cikgu masih lagi tak faham. Okay, cuba, ini bukan section lain lah. Dia bukan kata dia akan berpindah, dia bukan pergi satu lagi screen lain, bukan. No. Dia dalam yang ni, dia satu masih lagi page yang sama. Walaupun dia kotak yang berlainan tapi kotak itu masih dekat. Budak masih lagi boleh tengok soalan yang di atas itu. Dia masih boleh refer yang di atas itu. Okey? Okey, boleh. Okey, dia ada beza tau cikgu. Yang untuk cikgu Subah ni, cikgu lain kalau tak faham, abaikan. Dia ada beza kalau cikgu ambil dekat sini dengan cikgu ambil dekat sini. Dia ada beza dia. Okey. Dia ada beza dia. Kita terus tunjuk lah Hafizah. Terus tunjuk. Sekejap Terus tunjuk. Ada boleh buka tutup slide ni. Terus tunjuk satu. Tunjuk kotak, buat 2 kotak lah. Okey, slide tutup. Live ke? Buat live terus. Sebab yang ni satu kan. Cuba tunjuk satu je. Nak tunjukkan beza kotak image dekat dalam dengan luar. Sebab takut orang tak nampak. Okey. Drive macam biasa. Contoh lah. Yang ni saya punya drive lah. Ambil, ambil je mana-mana soalan sebelum ni. Google Form. Okey. Yang ni kan ada. Cikgu ambil ini. Okey, cuba tengok Contoh. Cuba ni image tepi Ya. Browser. Cikgu tengok cikgu punya tu lah. Desktop. Cikgu punya gambar tu cikgu letak kat mana. Contoh kan. Ini 1. Ini page soalan cikgu 1. Okey. Yang ni cikgu delete lah. Okey, then cikgu add lagi. Ini kat sini. Cikgu tambah lagi. Browser soalan yang kedua, page yang kedua. Contoh. Okey. Yang ni kalau ada masalah macam ni, cikgu just delete saja. Okey, then cikgu tambah, tambah lagi dekat sinilah yang cikgu kena ambil bahagian file upload. Dia akan timbul macam ni, continue, setting. Kita setting kat sini semua. Save. Required, contohlah required lah. So cikgu dah selesai paparan cikgu, soalan dia lebih kurang macam ni. Budak akan terus nampak. Dan ini adalah ruang dia. Boleh cikgu? Boleh. Inilah cara dia. Contohnya satu soalan tu dia ada 2 page, 3 page. Tapi kita nak buat dia macam bersambung.
kita kena sediakan satu soalan ruangan yang lain, kita kena tambah bahagian ini. Okey, sekejap saya senyelit cara ni terpakai juga tadi untuk cikgu matematik tadi Okey. Saya ulang sekali lagi, ini dia mungkin ada cikgu ada 3-4 paparan, okey, muka surat soalan cikgu, okey. Tetapi cikgu hanya perlukan satu sahaja, okey, apa jatuh bawah. Okey, macam contoh cikgu Syubah ni dia kata dia ada 2 muka surat soalan. Mungkin soalan pertama tu mungkin ni kot kenyataan kot Syubah ada kenyataan ke table ke jadual berkaitan perakaunan, bawah dia mungkin soalan dan soalan tu bersambung pula ke muka surat kedua. Okey, jadi cikgu Syubah ada 2, tapi cikgu Syubah tak perlukan add file tu banyak. Okey, murid akan buat macam biasa. Cikgu Syubah murid akan jawab di test pad nombor 1, dia jawab tulis akaun dia. So nombor 2 dia jawab lagi, nombor 3 dan mungkin murid itu dia jawab tu dia mungkin ada 2 test pad ataupun 2 muka surat depan dan belakang. Okey, cikgu Syubah. Jadi murid-murid ini dia kena contoh kita ambil contoh 5 murni tu Lee Jong Hui, okey, dia jawab 2 muka surat you punya soalan. So first page dia snap gambar, second page dia snap gambar, then dia add file lah. So tak perlulah add file tu 2-3 kotak kita buka. Okey. So dia send, dia submit. Okey. Then pelajar kedua mungkin sekeping saja. So dia add file lagi. So ini kemudahan ini boleh dipakai untuk sebenarnya matematik boleh, pemahaman BM dan BI, apa lagi? Untuk subjek yang buat esei sekaligus terus ada kenyataan dan esei ABC. Okey. Okey, soalan? Yang seterusnya berkaitan dengan ni lah. Syarizal, nak tunjuk contoh boleh tak? Macam ni boleh tak? Nak buat contoh tu maksudnya apa? Nak suruh Hafizah buat ke ataupun Kak Ismail Rizal nak buat ke? Kan, saya nak tunjuk contoh yang saya buat ni betul ke? Boleh pakai ke? Okey, boleh diberilah untuk sharing. Contoh yang tajuk 10 tingkatan 4 nak bagilah hari tu buat latihan. Yang inilah lebih kurang macam ni, nama murid tingkatan kelas semua. Okey, yang macam gambar tadi macam ni kan, siapakah beliau, tapi kita guna short answer. So ada jawapan lah nanti sebab dia nama, jadi bolehlah kita guna short answer kan. Contoh macam ni, tokoh pejuang kemanusiaan ni, so dia akan type lah contoh nama Nelson Mandela. Cuma yang nak tahu bila dekat respon kan, respon ni tadi macam dah kata jangan klik accepting responses. Bukan jangan klik. Yang itu kita akan tutup bila mana peperiksaan sudah tamat 15 minit. Saya lupa apa mengetua. Kita bagi peluang 15 ke 30 minit? 15. Cukup tak 15. Okey, cikgu 15. Sekarang ni dia accept. So bila 15 kita kena kalau cikgu cut off tu sampai ke malam budak boleh submit soalan, submit jawapan. Tapi kita kan peperiksaan. Kita 8.10 bermaksud pukul 10.15 kita kena tutup tu accepting respon. So budak dah tak boleh respon. Dia tak boleh dah tak boleh submit sebarang respon. Maksudnya kita kena rally dekat situ. Yang ini cikgu tengok terima kasih Cikgu Ismail Rizal sebab dalam slide tu saya ingat tak ada kot, terlupa nak dimasukkan dalam slide. Okey, cikgu. Yang inilah ini ialah tanggungjawab semua guru masing-masing subjek, masing-masing kelas masing-masing. Ini bukan tanggungjawab penggubal bukan tanggungjawab penggubal. Ini tanggungjawab masing-masing punya kelas dan masing-masing punya subjek untuk tutup. Lambat cikgu tutup bermaksud pelajar yang lambat akan berpeluang untuk masih boleh lagi hantar dia punya jawapan walaupun sebenarnya masa menjawab sudah pun tamat. Okey. Okey Cikgu Ismail Rizal, terima kasih untuk tunjukkan accepting respon ni. So ini bukan pasal apa Cikgu Ismail Rizal, kita tutup semasa habis peperiksaan. Tutup macam ni biasa je lah. Tutup macam tu lah. Jadi budak dah tak boleh respon sebab masa sudah tamat. Okey. Melainkan kalau ada budak PM tepi cikgu-cikgu, itu atas budi bicara, atas pertimbangan cikgu-cikgu lah. Okey, tapi peraturan sekolah ialah 15 minit selepas tamat ujian kita minta cikgu untuk tutup semua accepting respon. Okey. Terima kasih. Cikgu Isma. Ya. Pergi kat responses. Okey, untuk cikgu-cikgu kan nampak yang hijau tu kan?
Yang hijau tu lah yang secara apa? Dia akan buka. Jawapan. Pengumpulan. Cikgu kena tekan yang tu, dia akan naik paparan ini, cikgu kena tekan create. So semua yang budak jawab tu dia akan timbul dekat dalam sini lah. Di Trilink. Nampak. Dia akan naik dekat sini lah. So semua jawapan yang budak jawab tu dia akan naik dekat sini. Hafiza, yang di-upload tu naik kat sini juga ke? Ya, yang di-upload pun dia akan naik dekat sini, dia akan jadi dalam bentuk pautan. So cikgu kena klik dekat pautan tu. Sekejap, saya tunjuk contoh yang ada budak pernah buat. Boleh bagi cikgu tengoklah budak yang pernah jawab soalan tu. Okey, sementara Cikgu Ismail Riza tunjuk tu, saya nak respon Cikgu Najah. Cikgu Najah tanya tentang murid perlu jawab semua soalan kan baru boleh submit. Okey, ini semua bergantung kepada set soalan tu cikgu required atau tidak. Tapi itulah kita kata kita cadangkan required lah, kerana required ni bukan, dia sebenarnya kebaikan required ni ialah untuk pelajar yang takut pelajar terlepas pandang. Dia mungkin dia jawab soalan matematik objektif tu, 1, okey dia boleh jawab, 2 dia rasa susah, dia tak mau buang masa, dia pergi nombor 3. Okey, dan sampai dah nombor 40. Banyak cikgu kalau buat cikgu dia akan ke bawah panjang form tu. Jadi bila dia submit, bila kita on required, ada memo yang akan beritahu ada soalan yang dia belum jawab lagi. Okey, Cikgu Najah boleh faham? Itu kepentingan required. Okey, selain daripada kita memberi arahan semua soalan perlu dijawab, sebenarnya required itu membantu pelajar, terutama kelas pandai mungkin mereka terlepas pandang, ada soalan yang mereka tertinggal, terutama soalan objektif. Okey, Cikgu Najah clear? Okey, Cikgu Ismail Riza teruskan. Dia keluar macam tu. Dia naik macam ni. Dia akan naik dalam bentuk link. Cikgu kena buka lah. Baru dia akan paparkan. Yang ini soalan ni rasanya soalan ampuh, ada cukup, ada objektif lah. Dia paparkan akal sekali lah kat sini. Ini sebab saya buat yang terus immediately tu, terus pelajar dapat jawapan. So bila kita guna yang ini, masa kita nak isi kehadiran dia orang pun, kita dah boleh nampak lah murid mana yang terlibat dari kelas mana. Kita boleh tick saja kehadiran dia orang. Mudah kan sebab dia dalam bentuk Excel, dan masa dia pun dia tulis kat situ. Budak tu buat pukul berapa. Jadi ada setengah pelajar, dia kata dekat saya, cik saya ada buat tapi masa dia lewat. Macam tu lah dia boleh check balik. Jadi dia orang tak boleh tipu dia orang buat pukul berapa tu. Ada yang masa Cikgu Syarizat lah, bila tak tutup respon tu, malam pukul 9 pun ada yang buat. Okey, Cikgu Mahdi ada tanya, kalau lupa tutup respon yang selepas waktu perperiksaan tu jangan terima. Okey. So kita balik pada semula daripada cikgu. Ini ujian, okey, dia bukan full format, okey. Bergantung kepada pertimbangan cikgu masing-masing lah. Ada cikgu yang lembut hati, dia akan terimalah. Ada cikgu yang straight, okey. Yang itu tapi itulah kata terpulang kepada cikgu masing-masing, pertimbangan cikgu. Tapi dasar sekolah dah sebut, lepas 15 minit soalan perlu ditutup, form perlu ditutup. Itu sahaja. Okey. At the end, atas budi bicara lah. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Hafizah ada lagi ke? Ada lagi ke Hafizah? Berkaitan dengan untuk cikgu. Okey, seterusnya okey. Kita dah habis kita, kalau saya tak silap, kita dah habis berkaitan dengan orang pertama, iaitu menggubal form. Okey, orang pertama yang menggubal. Sekarang ini kita nak beralih ke tadi contoh katalah saya cikgu ekonomi form 5, dan ada kelas sebelah 5 cekar form ekonomi, dan cikgunya cikgu Chelvi. So sekarang cikgu Chelvi punya kerja pula, apa yang cikgu Chelvi perlu buat selepas saya sudah set master list
Okey, selepas saya sudah set master list ekonomi. Okey, teruskan. Riza, okey. Okey, yang tadi daripada tadi tu adalah penerangan kaedah jenis-jenis bentuk soalan yang cikgu boleh buat dalam Google Form cikgu. Okey, dan cikgu nak guna yang macam mana tu, jenis apa-apa tu, itu adalah berdasarkan cikgu punya panitia. Yang ni kami hanya tunjuk apa jenis bentuk yang boleh cikgu guna.